Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana diberi peluang pada tahun ini untuk melalui dan bertemu dengan bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat dan keberkatan serta keampunan daripada Allah SWT. Bulan ini merupakan satu bulan yang istimewa, yang ditunggu-tunggu oleh kita semua yang cintakan Allah dan cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang memberi peluang kepada kita untuk menggandakan ganjaran-ganjaran yang baik, dan seterusnya bulan yang akan mendidik kita untuk menjadi insan manusia yang bertakwa. Dan sudah tentu manusia-manusia yang bertakwa ini akan dapat menjadi manusia yang terbaik, kerana ada hubungan yang rapat di antara ketakwaan ini dengan pematuhan kita kepada setiap perintah Allah dan juga Rasulnya. Kita sedia maklum, dan setiap saban tahun apabila datangnya bulan Ramadan, kita biasa diperdengarkan dengan ayat firman Allah SWT, Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Dan kewajipan berpuasa ini tidak lain dan tidak bukan seperti mana firman Allah SWT seterusnya, ialah la'allakum tattaqun, iaitu supaya dengan berpuasa ini akan menjadikan orang-orang yang berpuasa itu manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan seperti mana yang saya jelaskan tadi, bahawa ketakwaan ini adalah lambang sejauh mana setiap hamba Allah itu melaksanakan imtisal awamirillah, melaksanakan setiap suruhan Allah SWT, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi setiap apa jua yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi ini adalah merupakan matlamat dan maksad yang jelas kenapa Allah SWT mewajibkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ialah untuk kita capai kepada darajat ketakwaan. Dan apabila kita telah melaksanakan kewajipan puasa ini dengan penuh keimanan, ihtisaban, dan mengharapkan keampunan dan maghfirah serta barakah daripada Allah SWT, dan apabila kita melaksanakan setiap suruhan dan menjauhi segala larangan Allah SWT, maka sudah tentu kita akan capai kepada darajat takwa itu. Dan tuan-tuan dan puan-puan serta saya sendiri, kita perlu ingat tentang maksad dan sebenar tujuan daripada berpuasa ini. Maka sudah tentu apabila kita melaksanakan kewajipan berpuasa ini dengan penuh keimanan dan dengan tujuan yang ikhlas untuk menjadi insan-insan yang bertakwa, maka sudah tentu sebagai orang yang bertakwa, kita kena sentiasa cakna dan alert setiap apa jua suruhan Allah SWT tersebut, dan setiap larangan yang Allah sebut di dalam Al-Quran melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, habibi, kasih Allah SWT itu, maka inilah merupakan cara yang terbaik bagaimana kita
kita melaksanakan tanggungjawab tersebut. Dan saya percaya atas hasrat dan tujuan tersebut, maka As-Salihin telah mengadakan kuliah seperti ini, ceramah dengan menjemput penceramah-penceramah tertentu untuk kita saling ingat mengingati dan mengisi setiap masa dalam bulan Ramadan ini dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, peringatan kepada kita semua. Fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, maka sesungguhnya memperingati, saling ingat mengingati antara satu sama lain adalah merupakan satu perkara yang akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan inilah merupakan cara yang terbaik bagaimana kita menyampaikan dan saling tegur menegur di antara satu sama lain melalui dalam tempoh kita menyambut bulan Ramadan ini. So dengan kepelbagaian program majlis ilmu seperti yang dianjurkan oleh Salihin Trustee Berhad ini, sudah tentu dia akan memberi manfaat kepada kita semua untuk mencari jalan satu platform yang terbaik bagaimana kita nak mengisi Ramadan ini dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Sebab bila kita menyebut tentang melaksanakan perintah Allah, menjauhi setiap larangan daripada Allah SWT tersebut, maka ilmu pengetahuan ini penting. Bagaimana kita nak menjadi insan yang bertakwa, bagaimana kita nak menjadi seorang yang beriman dan bertakwa dalam keadaan kita tidak mengetahui apakah yang disuruh oleh Allah SWT dan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Maka dalam konteks inilah, tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya dengan kehadiran dan ruang yang diadakan pada setiap hari, saya percaya dengan Salihin Trustee Berhad menjemput penceramah-penceramah tertentu untuk bercakap dalam bidang kepakaran masing-masing, maka sudah tentu dia memberi ruang kepada kita semua untuk mengenali dan mengenal pasti apakah suruhan Allah itu dan apakah larangan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Maka apabila kita telah mempunyai ilmu pengetahuan dengan platform yang diadakan ini, maka sudah tentu barulah kita boleh mengetahui dan dapat capai kepada target untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, faqidu syai'in la yu'ti. Orang-orang yang tidak ada, dia tidak mampu untuk memberi. Manusia yang tidak ada ilmu pengetahuan, yang tidak mengetahui tentang apa yang disuruh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah SWT, bagaimana dia nak capai kepada target ketakwaan seperti mana yang disebut oleh Allah dalam ayat yang saya baca, yang kita sedia maklum setiap tahun dan saban hari, saban masa bila kita menyambut Ramadan ini, Allah SWT kita baca ayat tentang kewajipan berpuasa itu dan tujuan daripada puasa itu untuk mendapatkan darajat ketakwaan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bermulanya dengan ilmu pengetahuan. Dan di sinilah pada pandangan saya pentingnya platform sebegini. Memperbanyakkan usaha untuk mendidik masyarakat dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, dengan norma baru yang sedia ada, kita tahu dengan adanya pandemik COVID-19 ini, maka ada hikmah di sebaliknya. Dan saya nampak dalam konteks hikmah yang terbesar melalui pandemik COVID-19 ini, banyak platform-platform webinar-webinar yang diadakan yang membolehkan seluruh umat Islam di negara kita maupun di luar negara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Apa yang perlu pada kita ialah usaha. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Allah SWT berfirman, dan tidak dikira manusia itu kecuali apa yang diusahakan. Maka dalam konteks inilah kita sebagai orang Islam yang beriman, khususnya dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita kena sentiasa berusaha dan put an effort sebenar, meletakkan usaha yang bersungguh-sungguh untuk mendalami ilmu berkaitan tentang
hukum syarak, ilmu berkaitan dengan apa saja yang akan memberikan kepentingan kepada kita untuk meningkatkan darajat ketakwaan kita tadi itu. Alhamdulillah, sebab itulah saya katakan dengan ruang yang dia ada ini, dia memberi peluang kepada saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk sentiasa kita beringat dan kita mempertingkatkan ilmu pengetahuan kita dengan hasrat dan tujuan untuk kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, saya sebut tadi berkaitan dengan hubung kait di antara ketakwaan ini dan bagaimana kita nak menjadi manusia yang terbaik. Apabila kita telah melaksanakan setiap suruhan dan perintah Allah SWT dan kita menjauhi setiap larangan yang disyariatkan, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui lidah kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentu kita akan berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Nabi menyebut khairun nasi man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka sudah tentu dalam bulan Ramadan ini, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi masa dan ruang yang ada untuk kita melakukan kebaikan. Bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan sedekah, bulan untuk kita berjihad, bulan untuk kita menambahkan ganjaran-ganjaran yang besar, sebab ini adalah janji daripada Allah SWT. Maka sudah tentu dalam konteks apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Maka sudah tentu sebagai orang Islam dan orang-orang yang beriman, setiap usaha yang kita lakukan untuk membantu orang lain, memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada orang lain, dalam kapasiti kita, masa yang Allah berikan kepada kita, sentiasa kita fikirkan dalam benak fikiran kita ini bagaimana untuk menjadi manusia yang terbaik, khususnya dalam bulan Ramadan yang penuh barakah, yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan ganjaran-ganjaran yang terbesar. Maka sayang tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tidak mengambil peluang keemasan ini untuk mendidik diri kita. Sebab itu dikatakan bahawa Ramadan ini adalah merupakan satu madrasah, jamiah, universiti, satu institusi yang akan melahirkan graduan-graduan yang bertakwa dalam tempoh sebulan ini. Sebab itu disebut sebagai madrasatul Ramadan, satu sekolah ataupun satu jamiah Ramadan. Dan mereka-mereka yang terdidik dalam bulan Ramadan ini menghayati maksad ataupun tujuan syarak daripada pensyariatan berpuasa ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan apabila kita benar-benar menghayati dan belajar dan benar-benar menghayati serta melaksanakan setiap perkara-perkara yang baik dalam tempoh bulan Ramadan ini, termasuklah kehadiran tuan-tuan dan puan melalui platform yang disediakan oleh Salihin Trustee Berhad ini untuk belajar benda-benda yang baru, muhasabah diri dengan kehadiran tokoh-tokoh yang dijemput untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan. So bila kita mengambil peluang ini atas dasar ingat memperingati di antara satu sama lain dalam tempoh kita melaksanakan dan kita berada sebagai pelajar-pelajar, graduan-graduan di dalam madrasah ataupun jamiah Ramadan ini, maka sudah tentu apabila kita selesai graduate daripada sekolah ataupun universiti Ramadan ini, maka insya-Allah kita akan keluar sebagai manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang cemerlang. Sebab
manusia-manusia yang cemerlang ini mestilah terdiri daripada mereka-mereka yang telah melalui proses didikan dalam bulan Ramadan ini. Kita doakan insya-Allah semoga kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut dan menjadi insan-insan yang benar-benar dapat menghayati dan melaksanakan setiap suruhan Allah SWT dan kita menjauhi setiap larangan Allah SWT. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, Salihin Trustee Berhad jemput saya untuk bercakap berkaitan dengan jenayah syariah di bulan Ramadan ini. Saya telah jelaskan tadi bahawa apabila Allah SWT sebut jelas di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah jelaskan bahawa kita ini dianggap sebagai umat yang terbaik. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini mewarisi umat yang terbaik. Untuk menjadi umat yang terbaik ini, apa kriteria tuan-tuan dan puan seperti mana yang ayat yang saya bacakan sebentar tadi, iaitu yang pertama, kriteria untuk menjadi umat yang terbaik, okey, ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah daripada kemungkaran, mencegah jenayah-jenayah syariah, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah SWT. Jadi mencegah kemungkaran, mencegah daripada berlakunya sebarang bentuk jenayah syariah, kesalahan-kesalahan yang kemungkaran-kemungkaran yang dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dan juga jenayah-jenayah yang disebut dan ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kesalahan-kesalahan dan jenayah-jenayah syariah yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam konteks semasa, pemerintah melalui Dewan Undangan Negeri telah dan juga Parlimen telah memperuntukkan kesalahan-kesalahan yang dikategorikan sebagai jenayah syariah. Sama ada yang berada di dalam akta ataupun enactment jenayah syariah, maupun yang berada kesalahan-kesalahan yang berada di dalam akta ataupun enactment undang-undang Islam yang lain. Contohnya di bawah akta ataupun enactment undang-undang kekeluargaan Islam ada diperuntukkan beberapa kesalahan yang berbentuk pentadbiran. Tuan-tuan dan puan, yang ini adalah merupakan kesalahan-kesalahan takzir yang ditentukan oleh pemerintah. Dan apabila pemerintah telah menggubal undang-undang yang dikenali sebagai kesalahan dan juga jenayah, maka ianya merupakan satu kemungkaran-kemungkaran yang perlu kita jauhi. Apatah lagi dalam konteks awal yang saya sebutkan dan saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu untuk menjadi untuk mencapai darajat ketakwaan dalam bulan Ramadan ini, dalam madrasah Ramadan ini, ialah kita berusaha untuk menjauhi setiap perkara-perkara yang dicegah ataupun yang ditegah oleh agama kita. Bila saya sebut tentang agama ini, maknanya yang ditegah oleh Allah SWT, yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah ditentukan sebagai satu kesalahan oleh pemerintah. Allah SWT sebut, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketaatan kepada pemerintah ini adalah merupakan sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai orang Islam yang beriman kepada
kepada Allah SWT. Maka dalam konteks inilah, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, bagi memastikan umat Islam di negara kita yang tercinta ini, maka pemerintah melalui Dewan Undangan Negeri maupun Parlimen telah menentukan dan telah menetapkan beberapa kesalahan yang berbentuk takzir, yang kita sebagai orang Islam yang beriman perlu memastikan untuk kita sentiasa cakna dan berusaha untuk mengelakkan diri daripada melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Walaupun ianya berbentuk takzir, walaupun ianya berbentuk satu kesalahan takzir, tetapi menjadi tanggungjawab kepada kita semua, tuan-tuan dan puan, khususnya dalam bulan Ramadan ini, untuk kita lahir menjadi manusia-manusia dan insan-insan yang terbaik, menjadi insan-insan yang bertakwa. Selain pada waktu malamnya kita beribadat, bertahajud, berdoa, mohon pada Allah SWT agar Allah ampunkan dosa kita. Tetapi dalam masa yang sama juga, itu saja tidak mencukupi. Dalam bulan Ramadan ni kita perlu menggandakan usaha dan kita perlu ingatkan diri kita tentang di situ ada kemungkaran-kemungkaran yang perlu kita elakkan. Sebab kalau kita tidak elakkan kemungkaran ini, khususnya dalam bulan Ramadan, maka sudah tentu kita akan gagal untuk keluar dalam madrasah ini, untuk keluar daripada jamiah institusi ini, yang mana institusi Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk melahirkan graduan-graduan yang cemerlang, graduan-graduan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bukan sahaja digalakkan untuk berpuasa menahan diri daripada makan dan minum. Kita bukan sahaja digalakkan untuk melakukan ibadat salat tarawih di malam hari. Tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan, untuk menjadi manusia yang sempurna, yang taat kepada Allah dan Rasul, elemen mengelakkan diri daripada melakukan apa jua bentuk kemungkaran, khususnya dalam bulan Ramadan ini, sepatutnya. Sebab bulan ini adalah bulan peluang kita untuk menggandakan pahala, bukan peluang kita untuk menggandakan dosa kita. Jadi inilah yang perlu kita fikir-fikirkan dan kita perlu laksanakan sebagai masyarakat Islam, umat Islam yang beriman dan juga bertanggungjawab, untuk kita sentiasa cakna dan alert untuk pastikan. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan, sama ada kita perlu ingat dalam konteks kami, saya sebagai ketua hakim syar'i dan seluruh hakim-hakim mahkamah syariah, dan juga pegawai-pegawai syariah lain, pendakwa syar'inya, pegawai-pegawai penguatkuasa agamanya, mereka-mereka yang terlibat dalam menguatkuasakan dan melaksanakan kesalahan dan jenayah syariah, kami tidak berhenti, kami tidak cuti untuk memerhatikan dan memastikan umat Islam untuk mematuhi peraturan dan menjauhi daripada kesalahan jenayah syariah yang diperuntukkan. Cuma secara peribadi, saya di sini mengharapkan agar kita semua orang-orang Islam beriman ni menggunakan penguatkuasaan jenayah syariah ini sebagai the last resort. Kita nak lahir masyarakat yang membina dalam hati dia, dalam fikiran mereka, sentiasa berusaha untuk memastikan menjadi insan-insan yang bertakwa, menjauhi daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kesalahan, sama ada kesalahan yang diperuntukkan secara takzir, apatah lagi kalau kesalahan-kesalahan itu adalah merupakan kesalahan-kesalahan jenayah syariah yang besar. Berzina, minum arak dalam tempoh bulan Ramadan ini, yang ini adalah merupakan satu kesalahan-kesalahan jenayah yang besar. Jadi dalam konteks kami di mahkamah-mahkamah syariah maupun
rakan-rakan lain di bahagian pendakwaan syariah dan juga di bahagian penguatkuasaan agama, kami dan mereka-mereka ini masih lagi bekerja, apatah lagi dalam bulan Ramadan ini yang kita digalakkan untuk menggandakan usaha kita sebagai mereka yang pengamal undang-undang syariah dan bagi memastikan rakyat di negara kita ini melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat, citizen yang the responsible citizens. Maka bagi mereka yang terlibat dalam penguatkuasaan kesalahan undang-undang jenayah syariah ini akan melaksanakan tanggungjawab dan amanah tersebut dengan penuh amanah bagi memastikan setiap masyarakat Islam akan melaksanakan tanggungjawab sebagai masyarakat yang bertanggungjawab. Sudah tentu dalam konteks bulan Ramadan ini, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, kita ada peruntukan yang jelas. Sebagai contohnya dalam Seksyen 15 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan, sebagai contohnya tidak menghormati, tajuk dia adalah tidak menghormati Ramadan, mana-mana orang yang pada waktu berpuasa dalam bulan Ramadan menjual kepada mana-mana orang Islam apa-apa makanan, minuman, rokok atau benda lain yang seumpamanya untuk dimakan, diminum atau dihisap, serta dalam waktu itu atau secara terbuka atau di tempat awam didapati makan, minum atau menghisap rokok atau benda lain yang seumpamanya, sekiranya dilakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah dianggap melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Dan bagi kesalahan yang kedua atau berikutnya boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Tuan-tuan dan puan, ini adalah kesalahan bagi mereka-mereka yang tidak berpuasa dalam Seksyen 15. Saya bagi contoh. Ini salah satu contoh yang kesalahan yang diperuntukkan, kesalahan jenayah syariah yang diperuntukkan dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan 1997. Banyak kesalahan-kesalahan lain, bukan saja maknanya dalam konteks menguatkuasakan kesalahan hanya Seksyen 15 ini saja yang dikuatkuasakan. Tidak, tuan-tuan dan puan. Kesemua kesalahan-kesalahan di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah, Kesalahan Jenayah Syariah akan dikuatkuasakan walaupun dalam tempoh bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini harapan saya untuk satu peringatan kepada diri saya dan juga peringatan kepada tuan-tuan dan puan. Salihin Trustee Berhad mewujudkan platform ini untuk saya ingatkan diri tuan-tuan dan puan-puan semua dalam bulan Ramadan ini untuk menjadi manusia yang bertakwa. Kriterianya ialah kita kena pastikan untuk kita jauhi diri daripada melakukan apa jua bentuk kemungkaran dan kesalahan-kesalahan jenayah syariah seperti mana yang telah diperuntukkan dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah sedia ada dan juga kesalahan-kesalahan yang lain. Saya doakan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua, berikan kesabaran, berikan keimanan kepada kita semua tuan-tuan dan puan agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, menjadi masyarakat Muslim Malaysia yang beriman kepada Allah SWT dan kita keluar daripada madrasah Ramadan ini sebagai manusia-manusia yang berjaya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, siru ala barakatillah. Semoga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan selamat meneruskan perjuangan dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.